bersama dengan tuan-tuan dan puan. Dan malam ni kebetulan juga kita masih dalam suasana memperingati peristiwa agung perjalanan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Malam ni kebetulan pula ada majlis Ustaz Azhar Idrus di depan dataran Masjid Zahir. Jadi saya pun tak ada untuk berbicara panjang. Sekadar masuk waktu Isyak kita berhenti, lepas tu kita solat. Mungkin di kalangan tuan-tuan dapat bergerak ke sana bagi yang nak hadir majlis dengan Ustaz Azhar. Cuma saya kira mana yang nak hadir lewat situ dia tak boleh masuk lah dengan kereta. Kalau dengan motor, insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah satu gambaran yang ditunjukkan Allah kepada manusia seluruhnya berkaitan dengan itulah perjalanan seorang insan, seorang manusia, yaitu kesudahan daripada perjalanan hidup seorang manusia ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kita saksikan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemuncak daripada perjalanan itu ialah bertemu dengan Allah. Cuma perjalanan untuk bertemu dengan Allah, menghadap Allah untuk mendapat keselamatan, kesejahteraan di sisi Allah, mestilah menghadap Allah dalam keadaan hati yang benar-benar berserah kepada Allah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari berlakunya pertemuan di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hari kiamat. Hari itu tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak. Jadi kita ada harta banyak mana, kalau boleh dibawa, harta itu sudah tidak bermanfaat. Kalaulah kita ada anak keturunan zuriat yang ramai, kita bawa pun tak bagi manfaat. Yang memberi manfaat pada hari tersebut ialah man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Apa tuan-tuan yang dikehendaki dengan hati yang sejahtera? Pertama, sejahtera dari syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita dah baca dalam suratul Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tuhan kata siapa-siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhan, dia nak pergi menghadap Tuhan tu dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan dia selamat, dalam keadaan dia disambut dengan redha daripada Allah, dia kena bawa dua benda. Satu, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, dan yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dia tak boleh syirik dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain daripada Tuhan. Jadi ini tuan-tuan perkara besar yang perlu untuk kita sentiasa ingat. Hati mesti bersih dari syirik. Yang kedua, nak menghadap Allah dengan selamat ni, hati kena bersih daripada segala sifat mazmumah, sifat-sifat keji. Macam-macam jenis sifat keji kita baca dalam kitab penawar bagi hati.
Kita baca dalam kitab-kitab tasawuf yang membicarakan soal hati, disenaraikan di sana sifat-sifat tinggi. Hak besar ada 4. Sifat takabur, sifat sombong, sifat ria, buat apa nak menunjuk. Kemudian sifat yang berikutnya ialah sifat ta'ajub, ujub. Dia kagum betul kepada diri dia sendiri. Jadi ini di antara sifat yang kalau sekiranya ada kepada kita cukup berbahaya. Kalau itu ada dalam diri kita, bahaya. Dan di antara hal besar juga ialah sifat hasad, dengki. Jadi kalau kita perhati 4 sifat yang besar yang menjadi sifat mazmumah, kalaulah benda tu ada dalam diri kita, kita bawa pergi menghadap Tuhan memang bermasalah. Contoh sifat sombong, itu sifat iblis. Iblis tak sujud kepada Allah, sujud sebagaimana yang Tuhan perintah kepada Adam alaihissalam. Waktu Tuhan perintah usjudu li Adam fasajadu, semua para malaikat sujud habis. Illa iblis, kecuali hak tak mau sujud, iblis. Pasal apa iblis tak mau? Aba wastakbara, dia enggan, tak mau sujud kerana dia rasa diri dia lebih besar daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dia rasa dia lebih, mana mungkin aku yang dicipta daripada api nak kena sujud merendah diri kepada makhluk yang dicipta dari tanah. Akhir tuan dia tolak, tak mau mematuhi perintah Allah. Berapa ramai dari kalangan manusia yang tak mau tunduk patuh kepada perintah Allah kerana dia rasa dia lebih besar. Ini contoh penyakit-penyakit yang perlu untuk kita bersih daripada diri kita. Tuan-tuan, sebagai simbolik perjalanan Nabi membersihkan hati, maka berlaku pembedahan dada kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang cerita Nabi duduk tidur di antara 2 sahabat yang menjaga Nabi, 2 sahabat yang kawan Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far, dekat dengan Hijr Ismail. Untuk habis sampai ke Mekah, kita tengok gambar Mekah tu, nak tengok Kaabah, Hijr Ismail batu yang lengkung. Nabi tidur di tepi, dikawal oleh 2 sahabat. Jibril main, gerak Nabi bangkit, bawa Nabi ke Telaga Zamzam. Telaga Zamzam sebelah sana, belah belakang. Jadi 3 malaikat yang bersama. Jadi Jibril, Mikail dan Israfil, 3 malaikat iring Nabi di belakang Telaga Zamzam. Kemudian Jibril lah tukang belah dada daripada lubang leher ni turun sampai bawah dari pusat. Kemudian dikeluarkan hati Nabi dan dibersih dengan air Zamzam. Malaikat Israfil telah bawa air Zamzam. 3 talam air Zamzam dibawa untuk bersih hati. Panjang tuan-tuan dibicarakan ini. Dan terlalu banyak perkara yang dia ambil daripada peristiwa ini. Ulama bahas mensyarahkan kejadian ini. Nabi ni berapa kali sebenarnya dadanya dibelah. Kita selalu dengar waktu Nabi di perkampungan Halimatus Sa'diyah. Lepas tu dari Nabi usia kanak-kanak, Nabi ke remaja. Dari remaja Nabi ke muda. Kemudian dari sebelum diangkat menjadi Rasul kepada diangkat jadi Rasul. Dan sekali lagi pembedahan ialah sewaktu Nabi nak berjalan menemui Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini tuan-tuan di antara yang disenaraikan oleh ulama. Beberapa kali dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah. Jadi simpul yang Tuhan nak tunjuk di sana, perjalanan Nabi menghadap dia mesti membawa sekeping hati. Hati yang macam mana? Hati yang bersih. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam hidup ni ada 3 cabang ilmu yang penting untuk kita pelajari. 3 cabang ilmu ini
dikenali dengan arkanuddin, rukun agama. Kita selalu dengar rukun sembahyang, rukun puasa, rukun zakat, rukun haji, rukun umrah. Tapi kadang-kadang kita terlepas arkanuddin, rukun agama. Apa dia rukun agama? 3. 1, iman. Nombor 2, Islam. Nombor 3, ihsan. Iman itulah membicarakan soal akidah. Kita sebut ilmu tauhid. Sementara bila sebut pula Islam, itulah syariah yang kita sebut dengan ilmu fiqh. Dan yang ketiga ialah ihsan. Ihsan itulah yang kita sebut dengan akhlak dan kita sebut juga dengan ilmu tasawuf. Sebab tu tuan-tuan, dalam kuliah-kuliah pengajian kita ikuti, kita anjur yang kita tuan-tuan bawa kilik kitab. Kita duduk menadah depan tu guru, 3 ni kita tahu. Sama ada kita mengaji tuan-tuan secara macam mengaji pondok, kulit ke kulit, ataupun kita mengaji sekurang-kurang mengambil perkara-perkara asas yang ada kepada 3 cabang ini, itu termasuk di dalam rukun-rukun agama. Jadi salah satunya ilmu tasawuf yang banyak membicarakan soal hati. Jadi soal ini tuan-tuan soal yang besar. Pasal kita nak pergi menghadap Tuhan tu dalam keadaan kita nak kena bawa hati yang benar-benar bersih untuk hadapnya. Yang kedua, perjalanan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam nak pergi menuju menghadap Tuhan, nak jumpa Tuhan. Hati yang sudah dibersihkan, dah dicuci dah oleh malaikat Jibril, tapi bukan bermakna tak ada cabaran, gangguan supaya jalan di balik. Tuan-tuan baca dalam peristiwa Isra Mi'raj, gangguan yang Nabi hadapi di antaranya gangguan daripada ifrit minal jin. Jin ifrit. Ifrit ni adalah satu jenis jin yang mengganggu manusia. Jadi mana ada makhluk yang mengganggu kita. Sebab tu diri kita ni perlu ada benteng. Dan Jibril alaihi salam mengajak untuk membaca doa agar ifrit yang ganggu Nabi dengan bawa satu obor api yang besar, dia bawa jamu. Bila Nabi duduk jalan di atas borak ni, dia balik tengok, mengganggu perjalanan Nabi. Bila jadi begitu, Jibril alaihi salam ajak Nabi untuk membaca doa. Maka tuan-tuan, isyarat kepada kita bahawa tiap-tiap diri kita ni perlu ada pendinding. Nak dinding dengan apa? Minta pelindung dengan Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dinding. Tuan-tuan nak keluar rumah tadi, kita dah tutup pintu, kunci, buka lampu, kita rasa kita hak dari sudut usaha setiap ni selamat lah. Tapi dia anjurkan kepada kita waktu keluar, Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Itu tuan-tuan, itu adalah pendidik. Jadi Allah nak tunjuk bagaimana perjalanan Nabi ada gangguan tu bernama apa? Makhluk halus. Ifrit ini adalah jenis makhluk jin. Ya, makhluk halus, tengok dengan pandangan mata biasa tak nampak, melainkan bila dia jelma diri. Jadi tuan-tuan, kalau dulu-dulu saya dah perhati tengok lah ni, jangan jarang dah. Tapi kalau dulu kita duduk di kampung-kampung, takut benda-benda macam ni. Tambah dulu masjid tu, ya Allah, masjid dulu belakang kubur confirm kan. Lepas tu pokok besar, pokok buluh banyak. Lah tak ada dah. Lah ni kubur cantik. Kalau kita pergi malam pun dia tak apa takut macam dulu. Dulu bukan kata nak pergi, lalu pun tak boleh. Dia pun cerita pula ada macam-macam. Dua abang pula kalau pergi awal subuh, kalau tak kena gaya, dia kata lagi bunyi di pokok buluh, perang-perang duk kepak. Pakai dah.
Itu cerita-cerita dulu tuan. Makhluk-makhluk yang mengganggu. Wujudkan makhluk yang macam ni? Ada. Itu yang Allah tunjukkan. Terus lagi perjalanan, Nabi dipanggil. Panggilan Muhammad, terusan nak berbicara dengan kamu. Nabi tak peduli panggilan. Kemudian Jibril tanya, kamu tahu tak siapa tadi? Jibril tak tahu. Jibril kata itu adalah panggilan dari Yahudi. Yang Allah Ta'ala sengaja datangkan Yahudi dalam bentuk gambaran satu orang lelaki. Dipanggil daripada sebelah kanan. Lepas tu dipanggil pula daripada sebelah kiri. Macam tu juga. Tu panggilan Nasrani. Lepas tu mai pula satu wanita yang punya cantik pakaiannya, perhiasan penuh di tubuh. Jibril kata, wahai Muhammad, itu gambaran dunia. Kemudian mai pula satu lelaki yang sangat tua. Dok kelai Nabi panggil. Jibril kata, wahai Muhammad, itu adalah gambaran iblis. Pasal apa dia mai dalam bentuk yang begitu tua? Pasal memang dia tua pun. Dia boleh tuan-tuan sudah sangat tua. Nabi Allah Adam alaihi salam kalaulah hidup berapa puluh ribu tahun Nabi Adam. Dia boleh lagi tua daripada tu. Tua itu nak bagi tahu apa? Pengalaman dia banyak. Dia dah tahu selok belok manusia, macam mana dia nak tipu tiap-tiap manusia ni, dia kerti dah. Yang kata Jibril ni. Allah datangkan semua itu. Dan tentu ada satu lagi panggilan. Wanita yang sudah sangat tua. Ada kitab-kitab riwayat yang menceritakan tua ni sampai ke peringkat kening ni tutup mata. Bongkok ni bukan setakat satu, dua, tiga bongkok. Nabi tengok Allah tua ya, dia panggil Nabi Muhammad terus. Dia boleh tanya Muhammad, kamu tahu? Itulah gambaran usia dunia yang sudah sangat tua. Jadi bila kita perhati tuan-tuan daripada Ifritu minal jin, Yahudi, Nasrani, dunia, kemudian iblis, sampailah kepada dunia pula dalam gambaran yang menunjukkan inilah gangguan-gangguan dalam perjalanan hidup. Nuh hadapi menghadap Tuhan, hadapi jumpa Tuhan. Inilah tuan-tuan cabaran yang kita lalui dalam hidup. Tuan, berapa ramai manusia yang rosak dengan perancangan-perancangan jahat Yahudi dan Nasrani. Macam mana bapak? Manusia rosak. Dan Nabi bagi tahu dah, umat aku ni akan turut. Apa yang dibuat, yang dirancang oleh Yahudi dan Nasrani sampai ke peringkat kalau mereka masuk ke lubang biawak pun Nabi kata umatku ada turun masuk. Jibril sebut dah kepada Nabi, kalau kamu sahut wahai Muhammad, nescaya umat kamu akan turun Yahudi, akan turun Nasrani. Dalam tak sahut tu pun berapa ramai yang terpedaya. Banyak tuan-tuan, kalau kita detailkan satu demi satu cabaran tu, ya Allah, besar tuan-tuan. Dunia, dunia dahsyat. Dunia ni dia punya tipu daya dia dahsyat. Tipu daya dunia dia mainlah macam-macam bentuk. Harta kekayaan, dia mainlah bentuk jawatan, dia mainlah bentuk kuasa, dia mainlah bentuk kedudukan, dia mainlah bentuk puji-pujian, dia main dalam berbagai-bagai bentuk. Saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar cerita bagaimana dunia menipu sampai manusia sanggup berbunuh-bunuhan. Berlaku kepada satu anak muda di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila Nabi Isa hidup jalan pergi berdakwah sana sini, main anak muda ni tumpah nak jalan sama. Boleh Nabi Isa kata boleh, tapi jalan ni aku ni banyak cabaran. Apa dia kata saya boleh hadapi? Apa salah? Sampai di satu lembah, tengok-tengok ya Allah, ketik-ketik umat bergolek kuat tanah untuk bayar ketik umat.
Zaman tu belum lagi di teroka, belum lagi orang pindah Lombok apa semua ni. Ketui pada kota atas tanah ni. Yang pipi tengok dia celapak putih di balik. Lepas tu Nabi Isa kata apa nak boleh duduk mana aku nak berjalan tu tapi aku duduk kau. Pasal apa? Nak bawa tak boleh dah banyak. Dah berlungkup banyak nak bawa tak boleh dah. Dia jadi sayang. Nak bawa sikit sayang tinggal. Nak bawa semua tak mampu. Akhir tuan-tuan, dia duduk. Nabi Isa turun berjalan. Bila dia duduk di situ tunggu, apa nak jadi dengan barang mai ni? Nak tinggal sayang, nak bawa tak boleh. Dalam duduk tunggu sampai 3 orang perempuan. Mai tak ada cakap banyak, angkat, kilas, bunuh. Mati. Kawan lagi pun mati. 3 perempuan ni dia tengok selungguk mai ni, dia bagi 3. Cerita ni tentu ada falsafah yang cukup hebat. Nak menggambarkan bagaimana inilah manusia. Ini baru satu gambaran apa? Ketuiman. Dia bagi 3. Bila boleh 3, dia pakai tengok aku, kita nak buat apa nak banyak ni. Inilah. Seorang ataupun 2 di kalangan kita dia kena keluar pergi beli makanan, kita kena ada bekalan yang cukup baru kita berjalan. Jangan kita jauh. Okey, siapa nak pilih? Nak pilih seorang ke 2? Kalau seorang tunggu, takut tak lagi kalau pergi kawan pula, bunuh pula. Kena 2 tunggu, seorang pilih. Okey, seorang. 2 hak tunggu ni tuan-tuan, dia tengok lungguk-lungguk mai ni, dia tengok lungguk kawan hati ni. Tak keluar pergi beli makanan. Dia kata kalau kawan kita tak nak, kita bagi 12 ni. Tengok kita. Dia sudah mulai sentuh rasa pada waktu tu. Kalau kawan kita tak ada, adik beli kita. Betul nak buat mana pergi dia tak ada. Dia sampai kita bunuh. Dia sampai tuan-tuan bunuh. Yang kawan habis beli makan ni mai, tunggu jalan tu dia uang makan dia tuan. Kalaulah aku bagi kat depa makan, kenyang, depa kuat, depa bertenaga, boleh bawa barang mai, bukan boleh seorang sikit. Tapi aku rugi. Kalau depa dua-dua tak nak, boleh kat aku semua. Yang cari racun dia bubuhlah makanan tuan-tuan. Mereka bunuh dia, mereka tak tahu kata makanan yang dia bawa sudah diracun, maka mereka makan, mati bergelimpang. Nabi Allah Isa balik, lalu 4 mayat bergelimpangan. Apa tuan-tuan isyarat? Inilah dunia. Dahsyat tuan-tuan. Ni lah ni kita berdepan dengan keadaan ekonomi yang sangat tidak menentu. Tak menentu. Keadaan dunia tentu yang tidak menentu ni, ekonomi yang tak menentu, di antara faktornya perang. Ukraine dengan Rusia. Lama ni perang ni. Tentu ingat lagi MH17 ditembak jatuh di mana? Ukraine. Makna krisis di antara Ukraine dengan Rusia itu lama. Kita pun terbabit sama. Di antara China dengan Taiwan, di krisis yang boleh cetus peperangan. Di antara Saudi dengan Yaman, celah itu ditambah pula dengan keadaan cuaca yang tidak menentu pada dunia, gempa pula. Jadi di Syria dan juga tentu jadi di selatan Turki, menyebabkan kemusnahan yang sangat besar. Berapa banyak dah mati? Lebih pada 40,000. Dahsyat. Sangat dahsyat. Tentu membaca pernyataan daripada Presiden Turki, dia kata apa? Kemungkinan besar 50,000 buah bangunan terpaksa dia runtuh, dibersih, dibuang. Pasal apa? Tak boleh guna. Kita tak boleh bayang tuan-tuan, mereka punya bangunan ni berapa puluh tingkat, berbelas-belas tingkat bukan. Kalau kita rumah rendah-rendah sebiji, 1-2 tingkat kita hang kira yang ni berpuluh-puluh tingkat, semua nak kena dimusnahkan. Pasal apa? Semua rosak. Berapa banyak kerugian yang dihadapi.
Tuan yang dirahmati Allah, peperangan dalam dunia ini di antara punca manusia berperang kerana nak berebut, sama ada nak berebut kedudukan, nak berebut pengaruh, nak berebut ekonomi, nak berebut kekuasaan, nak berebut tuan wilayah untuk perluasan. Macam-macam manusia buat. Semua itu tak lari daripada dunia. Kadang-kadang kita sebut tuan-tuan, luar apa kita mau lagu jauh, tak sanggup ke kita pun. Tapi bila balik main tuan-tuan nak kampung, kita balik main nak keluarga kita, tuan-tuan cari keluarga mana yang terselamat daripada pergaduhan keluarga. Tak banyak bergaduh adik-adik. Allah Rabbi, saya duduk jalan dalam masyarakat, hidup tentang dengan masyarakat, kita duduk dengar macam-macam. Ada hak kita pergi ziarah abang, kita tahu kata abang tak sihat, pergi ziarah. Adik tu suruh abang rumah duduk tak tangan. Mainlah. Dia tadi abang ni tak pergi. Kita pergi rumah adik, abang duduk kat tangan lah, tak singgah lah. Mainlah rumah saya. Kita panggil mainlah tadi. Tak akan. Lah kali kita tahu rupanya mereka tak akan jemput api tuan-tuan. Sepadan mereka tak kat tu. Tak akan jemput api mai. Pasal apa? Mereka bergaduh. Bawa mati pergaduhan ni. Allahuakbar. Bila cek balik, saya untuk jumpa dalam masyarakat ni, bukan kita nak cerita keburukan seseorang, tapi kita nak ambil pengajaran bagaimana bila cek balik apa punca sebenarnya. Saya pihak seorang tuan-tuan, dia sakit hidup golek tu. Sebelah rumah dia abang. Tapi ziarah dia tahu Ustaz, terima kasih lah bagi ziarah saya. Abang saya pun tak main dia. Dia abang tu dia, abang dia pun tak main. Saya tak apa masalah sampai abang tak main. Dia kata kami tak kawal lama. Dia kata kami pecah. Dia kata apa punca? Lepas mak ayah mati, abang jadi kepala kuasa. Dia nak bagi pedang, dia nak bagi tanah, nak apa? Dia buat kerja tak betul. Kami tak boleh terima. Kami buang. Ikut suka dia lah. Dia nak kuasai tanah, dia nak apa? Dia punya hal lah. Tapi kami dengan dia tak ada apa. Saya kata takkan hati boleh bawa sampai kita jadi tua, sampai berkali kita nak pergi sampai mana? Pergi sampai depan Tuhan. Itu dah kata apa? Nah, ini permusuhan yang berlaku. Sebab tu ada orang cakap, kadang-kadang kita dah cakap tentang tajuk politik, kita bertemu politik. Ada orang katakan saya tahu Ustaz duk kira pertembungan politik apa, dia kata ni dalam rumah tangga pun kita berkali tak tahu. Nak cerita perpecahan di kalangan orang Melayu, berapa puluh parti politik berpecah, kita jadi lemah. Dia kata perpecahan ni bukan cerita parti politik saja. Dalam rumah tangga, masalah pengagihan harta pusaka pun berapa banyak manusia yang bergaduh, berpecah. Itu saja. Allahu Rabbi, tuan-tuan, inilah dunia cabaran. Kemudian di akhir melalui masa yang ada, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti di beberapa tempat. Naik borak di Mekah, berhenti pertama di Taibah. Taibah ni Madinah, Urus Maya. Lepas tu berhenti pula yang kedua di Madian. Madian dia ada satu pokok dipanggil Syajaratu Musa. Pokok Nabi Musa berhenti berteduh, Urus Maya. Terus perjalanan berhenti pula di satu tempat nama Tursina. Tursina ni kita dah baca dalam Watin wa zaitun wa turisini. Watin wa zaitun itu cerita Palestin. Wa turisini ni ialah Tursina. Tursina di Mesir. Wa hadzal baladil amin, adalah negeri yang aman, Mekah. Jadi baca Wati itu kita menyentuh 3 negeri. Salah satu daripada negeri itu ialah satu bukit, satu kawasan pergunungan yang dinamakan Tursina, ada di Mesir.
Yang ini tuan-tuan tempat Nabi Allah Musa naik bermunajat dan menerima kitab Taurat. Lepas tu turun pula perjalanan, berhenti pula di Baitul Lahmin, Baitul Laham tempat lahir Nabi Allah Isa. Kemudian berhenti pula di Baitul Maqdis. Semua 5 tempat ni sembahyang. Seolah-olah tentu Allah nak tunjuk dah kepada Nabi bahawa nanti bila Allah yang menerima ataupun yang menjemput Nabi untuk menghadap dia akan beri satu tugasan, tanggungjawab, kefarduan kepada Nabi dan umat Nabi, ialah sembahyang 5 waktu. Itulah bekalan yang paling utama untuk kita balik menghadap Tuhan. Muhammad, kamu berbalik ni kepada umat kamu. Cuma mula-mula Tuhan bagi itu 50 waktu. Nabi Muhammad terima 50 arahan Allah ni tanpa apa-apa. Nabi tak fikir apa lagu, dia kira awak balik turun langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Musa. Musa tanya, wahai Muhammad, apa Tuhan bagi pada kamu, apa perintah yang diberi? Nabi Muhammad kata, aku diperintahkan untuk tunaikan sembahyang. Aku balik pada umat. Berapa kali? 50 waktu. Nabi Musa kata, Muhammad, umat aku besar pada panjang umur, kuat tenaga, tak boleh buat 50 tahun. Umat kamu kecil-kecil ya Muhammad, kamu kena minta buat. Itu yang Nabi naik lah, menghadap Tuhan. Kemudian tuan-tuan minta kurang 5, jadi 45. Turun pula jumpa Nabi Musa, tak boleh 45 banyak, minta pula kurang 5, tinggal 40 tu, minta sampai lagi 35. Ada hikmah yang besar perjalanan tu bersama berulang-ulang. Tapi akhirnya tinggal 5 tu turun ke Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak boleh wahai Muhammad, umat aku dulu 2 waktu saja, pagi 1, petang 1, tu pun tak lepas. Kalau 5 tak boleh. Jadi Muhammad tak cukup lah, aku malu lah dengan Allah. Turun Nabi dengan 5. Ada orang kita ada dengar tu, dia tak silap Nabi tak naik. Kalau Nabi naik, kita minta orang pula, datang tak ada orang. Itu dia tak silap sangat. Nah, kalau aku pun naik pula datang. Dan jadi 5 itu kita buat sama seperti 50 waktu yang difardukan pada Allahu Akbar. Tuan, cerita sembahyang, cerita besar. Daripada semua kefarduan yang Allah Ta'ala datangkan, yang turunkan kepada Nabi, inilah satu-satunya yang Tuhan tak bagi melalui Jibril. Dia bukan turun melalui Quran itu saja, tapi dia jemput Nabi untuk terima pesan. Sebab tu tuan-tuan, awal-awal perkara yang akan dihisap di hadapan Allah sembahyang. Tapi cuba kita perhati dalam kehidupan kita. Inilah tuan-tuan yang paling banyak berlaku pengabaian. Orang tak sembahyang ni biasa. Biasa tuan-tuan, dia tak sembahyang ni jadi macam biasa, macam tak ada apa-apa. Padahal bila dia tak sembahyang, dia telah mengabaikan 2 perkara. Satu, kewajipan solat itu sendiri, dan yang kedua, kewajipan pada waktu, tuntutan waktu. Sebab tu Tuhan sebut, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Orang yang sesungguhnya sembahyang tu, Allah dah tetap dah pada waktu-waktu yang tertentu. Waktu tertentu ni, siapa yang mengabaikan, maka dia akan dituntut di hadapan Allah. Sebab tu tuan-tuan, dia akan disiksa. Kalau dia tinggal subuh, siksa dari subuh sampai ke zuhur. Tinggal waktu zuhur sampai asar. Tinggal asar sampai maghrib. Jadi kita kenal yang tu, tanggungjawab yang besar. Maka tuan-tuan, inilah menjadi kewajipan untuk kita pakai jaga. Jaga tuan-tuan, mungkin kita alhamdulillah tuan-tuan pakai boleh jaga, perempuan pakai boleh jaga 5 waktu dengan baik. Anak cucu kita, ini paling sukar tuan-tuan. Hak lain ni kadang-kadang kita asuh, kita didik, dia mudah lekat. Tapi sembahyang payah lekat.
payah nak pergi dekat. Tuan-tuan, kisah akhir. Dulu orang selalu duduk tanya, apa hukum kita buat tahlil? Buat tahlil sampai tak kita duduk baca tahlil tu kepada si mati. Saya ingat yang ini panjang perbincangan ulama. Ada kata sampai, ada kata tak macam-macam. Tapi kita ya, duduk beramal ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita mazhab Syafi'i, kita kira sampai itu kita duduk buat. Tapi ada satu jawapan menarik yang diberikan oleh Datuk Abu Hasan Din. Saya tertarik itu jawapan. Dia kata saya tak mau bicara dia kata panjang-panjang, sampai tak sampai panjang-panjang, saya tak mau bicara. Yang saya nak bicara, dia kata kita buat tahlil nak hadiahkan kepada si mati. Satu perkara yang perlu kita tahu, nak hantar pi pahala, kita nak transfer pahala pi, dia ada akaun tak? Dia ada akaun bank tak? Itu hak ni tuan-tuan satu penekanan yang diberi oleh Datuk Abu Hasan Din. Dia kata kita nak baca ni qul Allah, kita nak la ilaha illallah, kita nak berzikir, hantar pi tu, dia ada nombor akaun dah untuk terima. Jadi apa nombor akaun ni? Ini ada banyak sebut 2443. Nah, apa dia tu? Sembahyang 5 waktu, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak, ada ke tak dalam hidupnya. Kalau dia ada bekalan tu, dia bawa pi sampai kepada hari mati dia, sampai pada perjalanan di barzah dia, sampai kepada hari akhirat dia, kita baca, kita hantar pi, ada tempat untuk menerima. Tapi kalau tak ada tu, ini yang jadi masalah. Tuan yang dirahmati Allah, mainlah kita pakai jaga. Kerana Allah bagi jaminan, ada hadis Nabi, siapa yang memelihara solat, Allah akan pelihara dia. Dia pelihara rokok, dia pelihara sujud, dia pelihara rukun-rukun, insya-Allah Tuhan pelihara dia. Tapi kalau dia buat lebih kurang tentang solat, maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gulung solat ni semacam mana digulung, seperti digulung ke kain buruk, kemudian dibalik ke mukanya. Saya terkenal tuan-tuan almarhum kemudian ini saya sebut. Semayang tak sempurna, buat lebih kurang. Tunggu baca hadis itu, dia kata apa? Dia tak ada orang tanya, istu guru tak pernah rasa apa kena berlimpah. Ada kita sudah semayang lebih kurang, tentu berdebung bertamai, kena buka kita sampai apa balik. Tunggu jawab. Tunggu tak nak rasa apa, mukamu tu kematu pasal apa? Tu kena balik lu sampai tak pasal kita lu kena peringatan Allah kerana pengabaian tugas yang sangat besar, iaitu solat 5 waktu dalam hidup. Tuan-tuan, 3 perkara yang sempat kita ambil malam ni dalam masa yang sangat singkat ini dan masuk dalam waktu isyak. Jadi saya ingat sekadar tu, saya nak berhenti malam ni. Salah silap kita maaf banyak. InsyaAllah kita jumpa pula kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji' wa sa'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izzana bil islam wa a'izzal islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.